وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita masuki berkenaan dengan rukun-rukun wudu. Yang pertama daripada rukun-rukun wudu itu adalah niat, dan kita sedia maklum bahawasanya niat itu hukumnya adalah wajib apabila melakukan perbuatan yang pertama dalam ibadat yang tersebut. Biasanya kalau dalam membahaskan berkenaan dengan niat ini, dia ada beberapa perkara yang berkaitan dengan niat yang ditulis dalam atau disusun dalam rangkap syair. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Awal sekali mengatakan haqiqatun bermakna pengertian dia. Hakikat niat itu iaitu niat, makna niat tersebut. Haqiqatun hukmun, hukum niat. Hukum niat itu adalah wajib pada kebanyakan ibadat. Hukumnya adalah wajib. Melafazkannya itu adalah sunat. Melafazkannya itu hukumnya adalah sunat. Haqiqatun hukmun mahallun. Mahallun bermakna tempat. Tempatnya niat itu dalam hati. Jadi kalau dia tidak berniat dalam hati, maka ibadahnya tidak sah. Kerana ia dikira sebagai orang yang tidak berniat. Suatu dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, la amala lima la niyatalah. Tidak diterima amalan yang ditanpa dengan niat. Baik. Haqiqatun hukum mahallun wa zaman. Zaman maknanya masa. Masanya pada permulaan ibadat kecuali puasa. Sebelum melakukan ibadat itu, kita sudah diwajibkan untuk jatuhkan niat. Kaifiyatun, cara untuk kita melafazkan niat ataupun cara niatnya. Jadi cara niat itu bermakna berbeza dengan berbezanya ibadat. Kalau kita kata berkenaan dengan wuduk, nawaitu rafal hadas, ataupun nawaitu fardal wuduk, ataupun nawaitu taharata lis-salah, saja aku mengangkat hadas kecil, atau saja aku mengerjakan fardu wuduk, wuduk yang wajib, atau aku melakukan kebersihan untuk melakukan solat, bersuci untuk melakukan solat. Tiga-tiga niat ini boleh kita gunakan, khususnya bab wuduk ni, any type of wuduk kita boleh pakai. Kecuali bagi orang yang dalam keadaan daimul hadas. Daimul hadas tu maknanya orang yang selalu dalam keadaan hadas. Ada orang dia ada penyakit, contohlah seperti orang yang kena istihadah. Perempuan yang kena istihadah, dia tak boleh niat dia tak boleh niat mengangkat hadas kecil. Pasal dia terus menerus dalam keadaan hadas kecil. Ada darah istihadah, atau orang yang kena penyakit salisul baul. Salisul baul bermakna kencing yang tidak boleh stop. Kencing yang tak boleh stop, terus keluar. Jadi orang ni dia tak boleh bersuci daripada hadas. Terus menerus dalam keadaan hadas. Jadi dia punya niat tu berbeza. Niat dia saja aku mengangkat wuduk untuk membolehkan aku solat. Saja aku mengangkat wuduk di istibahatus solat. Untuk membolehkan aku solat. Dia tak boleh niat saja aku mengangkat hadas kecil. Pasal hadas kecil masih ada. Subhanallah. Satu orang yang dalam keadaan seperti ini, dia nak kena take note. Baik. Jadi itu perbezaannya. Kaifiyatun syartun, syarat-syarat niat. Niat juga ada syarat. Yang pertama sekali adalah al-Islamun Nawi. Islamun Nawi bermakna beragama Islam.
Orang yang berniat itu mestilah beragama Islam. Kalau dia tak beragama Islam, maka niat dia tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Bermakna dia sudah tahu apa untuk membezakan. Yang ketiga adalah mengetahui apa yang dia niatkan. Kalau dia baca, dia nak angkat wuduk tapi pakai niat puasa, maka tak sah. Dia nak tahu apa yang dia niatkan. Subhanallah. Untuk sembahyang niat dia apa, wuduk niat dia apa, tayamum niat dia apa dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tidak mengaitkan niatnya itu dengan sesuatu perkara. Bermakna apa? Ni kalau si fulan ni datang, aku nak batalkan sembahyang aku. Aku nak batalkan aku punya niat ni. Maka bila dia ada itu punya pemikiran, siang-siang dah batal. Automatik batal. Pasal dia nak kena al-jazmu. Niat tu mesti ada jazam. Mesti ada kira dah kukuh. Yang kelima adalah dia tidak boleh ada ragu-ragu. Nak batalkan ke tidak? Nak batalkan ke tak? Dah batal dah tu. Dah batal. Subhanallah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Tujuan kita niat. Tujuan niat itu ada untuk membezakan yang adat dengan yang ibadat. Itu tujuan niat. Membezakan yang ibadat dengan adat. Kita mandi biasa, itu namanya adat. Mandi ibadat kalau kita niat untuk semayang, mandi sunat untuk hari Jumaat, mandi wajib dan sebagainya. Kita basuh muka biasa dengan basuh muka untuk angkat wuduk, maka kena bezakan dengan niat. Maka itulah sebab dikatakan bahawasanya tujuan niat itu adalah untuk membezakan antara ibadat dan juga dengan adat. Jadi ini perkara, 6 perkara ini selalu berkaitan, atau 7 perkara ini dia selalu akan berkaitan dengan niat. Baik. Pengarang apabila memasuki pertama sekali berkenaan dengan niat, bermakna pengarang terus memasuki bab berkenaan dengan kewajipan ataupun rukun-rukun wuduk. Jadi sebelum ketika kita nak melakukan wuduk, ada juga beberapa perkara-perkara sunat yang perlu untuk kita lakukan. Memang sah kalau kita terus angkat wuduk, terus start dengan basuh muka, niat dan sebagainya. Tapi kita perlu ada adab. Kita perlu ada niat. Kita perlu ada perkara-perkara yang sunat. Untuk pastikan kita punya wuduk itu lebihkan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali apabila kita nak angkat wuduk, pastikan kita disunatkan untuk menghadap kiblat. Disunatkan menghadap kiblat ketika kita nak angkat wuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berlebihan menggunakan air. Ini pun termasuk juga. Yang ketiga adalah kita sedia maklum berkenaan dengan bersiwak. Bersiwak ataupun gosok gigi pun boleh juga. Bila kita bersiwak, pastikan kita ada niat. Sahaja aku bersiwak. Kalau bahasa Arab ni nawaitu sunnatal istiaq. Sahaja aku bersiwak yang sunat. Baik. Tentang bersiwak ini terjadi selisih di antara ulama. Sama ada tempatnya itu sebelum kita basuh tangan, mencuci tangan sampai pergelangan, ataupun setelah mencuci tangan sampai pergelangan. Al-Imam Ramli rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya siwak itu, mula sunatnya itu sebelum mencuci tangan. Pada pendapat beliau. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan setelah cuci kedua tangan. Ada ulama cenderung kepada pendapatnya Imam Ibn Hajar. Kenapa? Kalau orang itu bersiwak, sebelum dia mencuci tangan, bermakna dia perlukan niat. Saja aku bersiwak. Kemudian bila dia nak cuci tangan, dia berniat. Saja aku melakukan sunat wudu. Tapi kalau dia siwak, setelah dia basuh tangan, dia tak payah niat nombor 2. Dia tak payah niat saja aku bersiwak lagi, tak payah. Pasal bila dia niat saja aku melakukan sunat wudu, maka siwak dah otomatik masuk dalam. So dah tak payah double kali niat. Jadi ini kedua-dua ulama ini, ulama yang masyhur, Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, dua-dua dalam mazhab Syafi'i. Terserah kita nak pilih yang mana. Yang penting tak payah nak salahkan. Nak ikut ini terserah, tak nak siwak langsung pun terserah. Subhanallah. Kemudian mencuci tangan sampai kepada pergelangan. Disunatkan untuk kita basuh 3 kali. 3 kali. Baik. Setelah itu bagi yang nak bersiwak. Kemudian dilalui dengan al-madmadatu, iaitu berkumur-kumur. Baik, berkumur-kumur. Kalau orang itu orang yang berpuasa, makruh sampai ke dalam kerongkong. Makruh. Baik, takut nanti tertelan. Baik. Yang berikutnya adalah al-istinsyaku. Memasukkan air ke dalam hidung.
Masukkan dalam air dalam hidung itu satu sunat. Mengeluarkan air daripada hidung juga satu sunat. Masukkan air dalam hidung dinamakan al-istinsyaq, keluarkan air daripada hidung dinamakan al-istinsar. Jadi kalau istinsyaq saja, tak ada istinsar, biru muka. Masukkan air je, masuk air tak boleh biru. Pasal tak bilang pun suruh keluarkan, pula dah. Jadi dia dua sunat. Masukkan satu sunat, keluarkan satu sunat. Kemudian juga ada selisih di antara ulama bagaimana cara nak berkumur-kumur dengan memasukkan air dan mengeluarkan air daripada hidung. Ada yang mengatakan berlandaskan juga beberapa hadis-hadis Nabi SAW, diambil satu tadah, kumur-kumur sedikit dibuang, belin masuk air hidung, keluarkan balik. Ada yang ambil air satu, kumur-kumur, ambil air lagi, hidung. Ambil air lagi, masuk kumur-kumur, ambil air lagi, masuk air dalam hidung dan keluarkan balik. Cara yang nombor 3 pula, kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Terserah kita nak buat yang mana. Tak boleh kata, dia ni tak afdal. Dia ni lawan sunnah. Dia ni kurang pahala. Dia ni bid'ah. Tak payah. Semuanya ada hadisnya. Subhanallah. Mana yang kita selesa nak buatlah. Cuba kalau kita yang masukkan air ke dalam hidung, masukkan tangan kanan, keluarkan tangan kiri. Buang di tempat yang lain. Subhanallah. Jadi ini di antara sunat-sunat sebelum kita, sunat-sunat awal wuduk sebelum kita membasuh muka, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari, menyambung berkenaan dengan rukun yang kedua tentang membasuh muka, insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.